Sekarang soal sekarang ni kita nak cari Selangor umpamanya ketika itu. Kita patutnya kerajaan tumpuan pada mendapatkan pelaburan yang kita panggil lebih moden dan digital bersifatnya kan. Jadi menyediakan pekerjaan yang baik kepada rakyat semua. Tapi tidak tak buat ke arah tu. Sebab tu saya dulu pernah bawa PKPZ jadi isu tu kan. Gabung dengan Dubai. Kerana untuk menyiapkan pelaburan Kelang itu lebih baik daripada Singapura. Betul. Supaya tak ada kapal memintas Kelang ni. Biar Singapura hantar barang ke kita ikut darat baru kita clearkan. Sebab tu ketika itu Kelang dapat taran cukup baik, nombor 13 dalam pelaburan di dunia ketika itu. Tapi lepas tu tak ada usaha-usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti. Jadi masalah kepada kita. Jadi ini semua kita lihat. Selangor bawahnya kita tak ada dalam Selangor bawahnya satu kawasan industri yang dihubungi oleh kereta api khas terus ke Pelabuhan Kelang. Produk terus masuk, tak payah ikut jalan raya dah. Tak ada. Saya cadangkan nak buat inland port ketika tu saya cadangkan di Rawang. Dia tak sempat saya nak buat. Saya dah ditolak oleh rakyat, it's okey, tak ada masalah. Tapi hasilnya hari macam mana Selangor ini? Dulu orang datang kerja di Selangor. Sekarang rakyat Selangor kerja di luar ini. Sebab tu di antara kenapa Selangor kalah dan terus kalah ketika itu sebab kita tak ada pendekatan ekonomi. New Deal tadi. New Deal tak ada. Kita masih cerita masalah yang lama-lama. Dia kalau kita tengok rekod sepanjang 10 tahun ni, kenderaan yang masuk ke Kelantan hampir 1 juta. Setiap kali musim perayaan. Tak kira lah Hari Raya Aidilfitri ke, Hari Raya Aidiladha ke, Hari Raya Hindu pun, Cina pun, orang Kelantan ni tetap balik kampung. Dia kalau lebih pada 3 hari dia memang balik kampung. Okay. Itu yang bersesak-sesak di Bentong lah, Raub sampai Musang Kuala sampai berbelah-belah jam. Betul. Okay? Setiap satu kereta kalau kita ambil 3 orang di dalam tu, okay? Kita ada lebih kurang 3 juta. 3 juta manusia yang berada di Kelantan dalam masa Datuk cakap kurang-kurangnya 3 hari. 3 hari. Okey. Dalam 3 hari itu katakanlah mereka berbelanja setiap orang RM300. Setiap orang 300. Ambil pukul rata RM300. Bermakna circle of money pusingan wang dalam negeri Kelantan itu ada lebih kurang 900 juta. Hampir 1 bilion. Tak mungkin lebih. Sebab tu kalau kita tengok, kalau hari pertama masuk, hari raya kedua, ketiga, dah sesak dah di Kelantan. Kalau pergi pasar, pukul 10, dah habis dah barang-barang. Jadi kenapa tidak kerajaan Kelantan yang sekarang ini manipulatekan benda ini? Mengambil kesempatan ini, menggunakan pusingan wang yang ada dalam negeri Kelantan itu untuk membuat sesuatu yang baik. Ini yang saya fikir. Maknanya kerajaan Kelantan harus mengambil kesempatan terhadap ini. Saya rasa, saya tak tahulah kenapa mereka ada pakar-pakar ekonomi yang saya tak katalah kerajaan Kelantan tu bodoh, tak. Tetapi kenapa tidak mengambil pendekatan untuk menggunakan pusingan wang yang ada di negeri Kelantan waktu itu. Dan kita tengok perayaan ni setahun mungkin 5 kali. So, cuba fikir berapa banyak pusingan wang yang ada dalam negeri Kelantan. 5 kali 1 bil, 5 bilion. Itu fakta. Akan berubah. Macam kita buatkan satu keluarga, satu syarikat yang kita terang promosikan. Itu dapat mengubah sikap orang. Orang kampung sekarang, kalau tiap kampung Melayu, terutama yang middle class, mesti ada 2-3 tanah keping kat kampung, ada rumah murah sini sana, 1-2 dia dengan bini dia. Tapi dia simpan aja geran tu tau. Orang Melayu dia buat tabiat Melayu lama. Kadang-kadang dah banyak geran tanah 3-4 dia bawa taruh bawah bantal. Atau taruh dalam peti. Jadi tak ada guna hartanah seperti ini tidak membantu kesejahteraan dia untuk membina satu penghidupan yang lebih makmur. Tapi kalau itu dijadikan satu syarikat, dia buat satu syarikat, dia transformkan pemilikan hak milik tanah ni, kepada pemilikan sijil saham. Dijadikan sijil saham. Wah,
4-5 ketul tanah ni dan sebagainya. Misalnya tiba-tiba dia baru tahu, nilai dia 1.8 million lah. Sebenarnya kita ni milenial tau. On paper. At least. Baru ada semangat bila dah ada syarikat macam tu. Baru ada peluang. Bila kita dah ada syarikat tu, otak berjalan tu, kita become more enterprising. Situ ada peluang, dia orang nak buka kedai minyak. Situ ada satu franchise baru. Sini kita boleh buat tanah terbiar ni, mungkin kita boleh tanam kepaya ke, tanam kelapa sawit dan sebagainya. Jadi otak tu berjalan. Itu dah ada perubahan. Pindah. Anjakan paradigm shift. Daripada yang negatif dulu kepada yang lebih baik, yang mematikan dan sebagainya. Jadi ini insya-Allah kita akan teruskan supaya, dan akhirnya mungkin kita nak ada satu convention ekonomi Muslim ASEAN. Saya tengok orang Muslim, terutama di Jakarta, walaupun negara 260 juta, pribumi tetap tersingkir. Orang Tionghoa 5% kontrol 85% ekonomi Indonesia. Pribumi jadi driver, warung dan sebagainya. Tapi kita nak connectkan balik supaya dia dapat juga satu peluang untuk membesar. Begitu juga di Brunei, begitu juga di Bangkok, begitu juga di Phnom Penh, begitu juga di Manila. Kalau kita dapat kumpulkan mereka ni, ada setengahnya memang banyak dia ada ladang, misalnya di Filipina. Dia orang ada bangunan 5 tingkat shopping complex. Orang Muslim. Tapi sampai kat situ macam tersekat, dia tak dibenarkan berkembang lagi. Jadi kita orang macam ni, kita melalui convention ini, kita benarkan dia untuk listing kat sini. Bagi yang besar-besar. Jadi kalau dia dapat pun daripada pengapungan saham tu 100-200 juta, biar dia bawa balik. Dia beli tanah lagi, dia buat kelang lagi, dia buat macam-macam kerja produktif. Jadi pekerja-pekerja dia boleh ambil, membantu masyarakat dia kat kawasan ni. Yang kecil-kecil tu kita suruh joint venture lah. Dengan syarikat-syarikat kecil dan sederhana dan mungkin mikro, dan Malaysia dia joint venture. Koperasi kalau dulu dia tak pernah joint venture dengan orang Indonesia, dia sekarang dah ada dengan Indonesia. Dia punya spektrum tu, prospek pasaran tu. Bukan daripada Sabah sampai Perlis. Atau Perlis Sabah, sekarang dah termasuk sampai Irian Jaya. Melihat. Itu insya-Allah kita akan buatlah convention ini. Saya pernah briefkan kepada Perdana Menteri, dengan Menteri Datuk Seri Wan Junaidi, Pembangunan Usahawan. InsyaAllah kalau ada duit lah, kalau ada sponsor, kita akan meneruskan program ini untuk masa depan kita yang lebih cemerlang dan gemilang.